Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa nushur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah SWT fi Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'u bi du'a'i Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia SM Ismail, tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah pada malam Rabu malam Khamis ini 21 Sya'ban 1443 Hijriah bersamaan 23 Mac 2020 terpanjangkan segala puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Kita sama-sama menunaikan salat fardu maghrib jemaah yang dipimpin oleh Tuan
Ustaz Ahmad Kamil Ibrahim Hafizullah Ta'ala, yang walaupun dalam kesibukan beliau, alhamdulillah bersama kita memimpin solat jemaah, solat jamaah, solat maghrib jamaah sebentar tadi, berwirid dan mengaminkan doa yang disuruh oleh beliau. Mudah-mudahan permohonan kita diperkenankan oleh Allah SWT, terutamanya pada malam ini, malam semua, majlis penutupan tilawah ujian tilawah Al-Quran peringkat negeri Perak akan berlangsung di Pusat Konvensyen Kausarina Meru, di mana keputusan akan diketahui siapakah Johan ujian tilawah Al-Quran peringkat negeri Perak pada malam ini. Dan salah seorang yang berpeluang untuk menjadi Johan ialah pegawai kita yang dihormati Tuan Ahmad Syaran, Ketua Balai Polis Sentral IPD Ipoh. Jadi bersama-samalah berdoakan Allah SWT, mudah-mudahan Tuan Ahmad Syaran diperkenankan Allah kesempatan untuk menjadi Johan pada kali ini setelah beberapa tahun mendapat tempat 3 ke atas, namun belum lagi dinobatkan sebagai Johan tilawah Al-Quran. Jadi kita sama-sama doalah, kerana apabila seorang warga PDRM seperti Tuan Ahmad Syaran menjadi Johan tilawah Al-Quran, ia memberi satu kredit yang sangat besar pada pasukan Polis Jalan Malaysia kita, insya-Allah. Jadi kredit benda-benda seperti ini adalah kredit untuk pasukan, bukan saja dalam bidang sukan, tetapi dalam bidang keagamaan. Apabila warga kita mendapat kejayaan dalam apa pertandingan, apa-apa yang disertai, maka ia menjadi kredit kepada pasukan kita dan menjadi kebanggaan untuk kita sekalian warga PDRM. Seperti mana jugalah baru-baru ni pasukan bola sepak kita, PDRM FC, menang perlawanan pertama menentang Perak di Ipoh baru ni. Ia pun satu yang menggembirakan kita. Walaupun mungkin ada tuan-tuan warga PDRM yang berasal dari negeri Perak, tapi kesetiaan kita sekarang kepada Sang Saka Biru. Jadi bila pasukan bola sepak Sang Saka Biru menang, kita wajar merasa gembira. Juga bila individu seperti Tuan Ahmad Syaran menjadi Johan tilawah Al-Quran peringkat negeri Perak, ia menjadi suatu kebanggaan untuk kita warga PDRM. Maksudnya kita pun tumpang gembira. Sebab apa? Sebab yang Johan tu pegawai PDRM, pegawai polis. Jadi satu kredit untuk kita, satu kredit pasukan dan satu perkara yang menggembirakan kita juga. Jadi motivasi pada kita untuk cuba menjadi seperti beliau, melatih anak-anak kita supaya menjadi seorang qari Al-Quran. Tidak bermakna anak-anak kita berada dalam persekitaran kuartus PDRM mereka tidak boleh mengembangkan potensi diri mereka. Kalau ada anak-anak kita yang berbakat membaca Al-Quran dengan suara yang baik, bernasyid, berzanji, bermarhabat, apa salah kalau kita galakkan mereka mengembangkan potensi diri mereka. Bukan saja dalam kerjaya mereka, dalam pelajaran mereka, tapi dalam potensi diri mereka. Kira-kira kan, sukan ke, kesenian ke, dan sebagainya. Jadi kita berikan galakkan kepada anak-anak kita, bahawasanya itu adalah untuk kebaikan mereka juga, dan mereka akan terhindar daripada gejala-gejala negatif yang semakin banyak dalam masyarakat sekarang. Jadi menyebut tentang gejala negatif ini, kita sampai kepada pengajian kitab Hadis 40 Peristiwa Akhir Zaman disusun oleh almarhum Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Bajir An-Nadwi rahimahullah ta'ala. Itu ulama besar ni, itu ulama yang baru saja meninggal akhir tahun lepas. Jadi apa yang ada pada kitab, apa yang disusun oleh beliau ni menjadi amal jariah tinggalan beliau untuk kita sama-sama kembangkan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita.
Jadi hadis yang ke-35 dalam kitab ini dia diberi tajuk oleh beliau 15 maksiat yang menurunkan bala. Jadi maksiat ni perkara negatif lah. Tu cerita dia. Maksiat ni perkara negatif. Jadi walaupun majlis ilmu ini merupakan satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT, kita tidak boleh hanya membicarakan perkara yang indah-indah saja. Sebab fungsi Nabi Rasul itu sebagai bashir wa nadhir, memberi khabar gembira dan khabar amaran, khabar peringatan. Jadi apa yang Nabi sampai, ada yang baik, ada yang bagus, yang kita jadikan sebagai motivasi bagi kita. Dan ada yang Nabi SAW sampaikan itu menjadi peringatan untuk kita, kan? Supaya kita tidak tercebur dalam apa yang disebut oleh Nabi SAW itu. Maka kita huraikan satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. An Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah qala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, beliau telah berkata, ini menantu Nabi ni, Sayyidina Ali ni sepupu Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi, pak saudaranya bapanya Abu Talib, abang kepada bapa Nabi, ayah Nabi Abdullah. Jadi sepupu Nabi lah Ali ni. Ditakdirkan Allah SWT bertemu jodoh dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Maka daripada perkahwinan itu datangnya Al-Hasan dan Al-Husain, dua cucu Nabi, dua orang cucu kesayangan Nabi SAW. Mana daripada kedua-dua ni lah, keturunan mereka ni sampai hari ni masih ada. Kalau Said, kalau Syekh itu ada keturunan Nabi SAW. Jadi kata beliau, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, karamallahu wajhah ini, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi benda ni penting. Suatu Sayyidina Ali meriwayatkan hadis ini. Kerana kita tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukanlah seorang yang terkenal sebagai perawi hadis. Sama macam khulafa ar-rasyidin sebelumnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, mereka bukan perawi hadis. Dia tak macam Abu Hurairah ataupun Anas bin Malik ataupun Abdullah bin Abbas ataupun Abdullah bin Umar, bukan. Ataupun Sayyidatuna Aisyah sendiri pun bukan. Keempat-empat khalifah ar-rasyidin ini, mereka bukan perawi hadis. Tapi bila mereka merawikan hadis, maknanya hadis itu penting. Ada mesej yang Nabi SAW sampaikan tu yang penting, sehingga mereka merawikan hadis itu kepada sahabat-sahabat yang lain, dan bertali-tali lah penyampaian hadis itu sampai kepada imam-imam hadis yang muktabar. Jadi kata sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini, idza fa'alat ummati 15 khoslah, apabila umatku melakukan 15 perkara. Yang ni Nabi sebut, apabila umatku, kata Nabi SAW, melakukan 15 perkara. Maknanya sama ada buat satu daripada 15, ataupun 15 sekali, ataupun 15 perkara ini ada dalam kalangan umat Islam. Kan kita perhati tengok, ada 15 perkara ni memang ada dalam umat Islam, di mana-mana ada. Kita boleh perhati tengok, tak mesti setiap orang tu buat 15 benda, tapi ada lah kita nampak di mana-mana tu ada 15 perkara ni. Kata Nabi SAW, halla bihal bala. Apa maknanya? Halal lah bagi umatku itu bala. Maknanya, kata penyusun kitab ini, kata almarhum tuan guru yang menyusun kitab ni, akan turun kepada umat Islam itu bala. Bala bencana akan turun kepada mereka. Baik. Jadi kita tengok satu-satu. 15 ni banyak. Jadi kita buat huraiannya secara
ringkas dan padat, short and sharp. Betulnya short and sharp, ringkas dan padat. Ringkas tapi padat dan difahami. Tak payah huraiannya berjela-jela. Itu maksud. Sebab dia banyak 15. Kalau kita huraikan dengan terperinci 2 jam dah selesai. Masa kita tak banyak. Paling-paling tidak pun sampai isyak ke. Kan? Jadi kita buat secara ringkas dan padat. Yang pertamanya kata Nabi SAW, maka ditanya oleh para sahabat, qila, maka ditanya Nabi SAW, wa ma hiya ya Rasulullah, apakah dia 15 perkara tu ya Rasulullah? Sahabat tanya. Sebab Nabi kata khaslatan, 15 perkara. Perkara apa ni tu ya Rasulullah? 15, banyak ni 15. 3 pun dah banyak, terus kata 15 lagi banyak. Jadi apa bendanya tu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, qala, pertama sekali, idza kanal maghnamu dulan, apabila harta itu beredar pada orang-orang yang tertentu saja. Maknanya yang kaya tu kaya, terlalu kaya. Ada tak terberhenti? Ada. Terlalu kaya. Dalam dunia Islam memang ada orang yang terlalu kaya. Ada. Siapa antara kawan-kawan kita pernah pergi Abu Dhabi, pernah pergi Dubai, pernah pergi Doha, Qatar, pergi ke Muscat, Oman, pergi ke Kuwait, Al-Madinah, Kuwait. Tengok bangunan-bangunan dia, Masya Allah. Hebat orang ni pakai kereta. Kalau gitu wajah saya tu campak dalam sungai je, tak ada nilai langsung. Orang Arab tak pandang wajah tu, canau meh betul. Wajah gelak dia kau. Kita itulah yang kita mampu pakai. Dia pandang, wahal kita dah cat meh, cat emas. Bukan cat color emas, cat dengan emas. Pun mereka gelak kan gitu. Pasal mereka pakai bukan kereta itu, mereka pakai Ferrari. Dah pakai Ferrari, dicat dengan emas. Ini cerita betul, saya bukan bohong. Pakai Range Rover, cat badan Range Rover tu dicat dengan emas. Dengan emas, bukan cat color emas. Kereta kita cat color emas, tapi catnya cat kereta lah. Color je color emas, gold kan. Mereka cat kereta tu dengan emas. Bayangkan kalau kita curi, jual kedai, kaya kita. Bayang. Pada pula codi pula pergi smuggle kereta di Dubai tu, bawa balik Malaysia, ambil kat Malaysia jual. Berapa juta, jangan apa juta, tengoklah. Kereta cat dengan apa? Emas. Mana main sejuta, 500 juta. Siapa nak beli? Kayu. Di sebelah sana ada orang Islam yang sangat miskin. Sangat miskin. Makan pun tak cukup. Makan pun Allah, nasi dengan kuah kari. Tu pun dia okey, itu kuah kari. Ada makan nasi dengan garam pun ada. Ada yang tak masa makan nasi pun ada. Ada yang makan bubur gandum je pun ada. Tepung gandum pun buat bubur. Buat masak air. Ini di Afrika. Kita sangat miskin. Umat Islam di Afrika sangat miskin. Nampak tak jurang? Jurang tu kini. Jadi harta kekayaan itu berlegar pada orang-orang yang tertentu saja. Ini disebut oleh Nabi SAW. Kekayaan itu tak merata, hanya terkumpul pada orang-orang kayangan. Ini pertama.
Yang keduanya kata Nabi SAW, wal amanatu maghnaman. Apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Amanah, pegang harta, pegang duit, dia buat duit daripada situ. Ini nampak kita boleh tengok mati keliling kita lah. Kita tak payah pergi buat siapa. Nampak amanah itu jadi satu cara mencari kepentingan peribadi. Ini kita berlaku kan? Kita boleh tengok kan? Itu yang kedua. Itu kita boleh buat. Tak payah kita tuduh siapa. Tengok gunakan mata hati kita untuk melihat keadaan sekeliling kita. Betul tak apa yang Nabi sebut? Kalau ada, betul lah. Jadi pengurusi cepat kaya, jadi ketua cepat kaya, jadi apa lagi, dia yang pegang amanah tu jadi orang kaya. Dulu dia lah yang miskin. Okey, kalau kita nak sebut contoh dalam Quran, sebut Qarun lah cukup. Tu kalau kita tolak juga, tak tahu tuan-tuan menolak apa yang dalam Quran ni, apa hukum. Quran itu, percaya dengan isi Quran itu adalah rukun iman. Tetap kita tolak, mana dia. Ini Quran sebut Qarun ni, orang yang bila diberi amanah, maka dia jadikan amanah itu sebagai sumber untuk kepentingan diri dia. Qarun, bila dia kaya, kekayaan itu tidak membawa dia hampir kepada Allah, tetapi kekayaan itu membawa dia kufur kepada Allah. Itu Qarun. Tak payah tengok keliling kita, tengok Al-Quran cukup ada Qarun tu faham. Ini Qarun ni lah kategori kedua. Bila dia pegang harta negara, dia jadi orang yang paling kaya dalam negara. Sampai kunci gedung dia dipikul oleh ramai orang. Baca dalam Quran tengok. Sebab dia mohon, dia minta Nabi Musa doakan dia supaya dia kaya. Qarun ni asal dia miskin, sangat miskin. Dia orang Bani Israel, bukan orang Mesir, bukan orang Qibti, orang bangsa Firaun. Dia orang Bani Israel, orang sebangsa dengan Nabi Musa, sepupu Nabi Musa AS. Miskin, walaupun miskin tapi pemurah. Dalam tangan ada RM2, RM1 untuk dia, RM1 untuk sedekah. Kita boleh buat. Kalau SM boleh buat. SM ada RM20, 10 untuk sedekah masjid, 10 untuk SM pakai. Boleh. Nak bagi hulu RM1 bergetar, RM1 pun bagi ni. Hari ni pada 21, 22 ni. Alamak, aku ada RM20 ni, bagi RM10 sekarang tak cukup pula. Besok anak minta RM20, alamak, dah menyesal pula bagi RM10. Kalau tak, boleh bagi RM20 ke anak tu kan? Tapi siang dia sedekah kat orang RM10, tinggal RM10. Anak pula minta, tadi minta apa-apa, nak bayar ni sekolah, cikgu minta RM20. Tepuk lagi. Aduh, kalau aku tahu hari ni aku kena bagi RM20, semalam aku tak sedekah kat orang tu RM10, aku ada RM20. Nampak? Tu kita. Qarun dalam tangan RM20, dia bagi RM1, sedekah RM1 tu dia. Jadi dia satu ketika dia minta pada Nabi Musa doakan supaya dia jadi kaya. Kata Nabi Musa, kamu betul ke kamu nak aku doakan kamu kaya? Nanti kalau kamu kaya, kamu jadi lain. Kamu tak jadi macam kamu sekarang. Tak apa ya Rasulullah, tak apa. Aku janji pada kamu, kalau aku kaya, aku akan bantu perjuangan kamu. Banyak mana kamu nak, aku akan bagi. Bila kaya apa jadi? Dah lain. Jadi pula Menteri Kewangan pada Firaun, lagilah lain. Jadi manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia Qarun ni. Benda yang ketiga ni. Benda yang kedua. Yang kedua. Baik. Kemudian yang ketiga, wazakatu maghraman, dan zakat itu dijadikan hutang.
Maksudnya zakat dijadikan hutang ni, maksud situ ialah orang yang terbeban untuk membayar zakat. Itu maksudnya. Maksudnya dia rasa macam bayar zakat tu macam bayar hutang. Berat tak? Berat lah. Kita nak bayar hutang berat tak? Kita berhutang tak berat. Nak bayar tu berat. Pasal tengok orang hidup kita tu, dia kita sendiri kan. Bila kita nak bayar hutang berat. Berat tu. Bukan kita tak nak bayar, kita pun yalah. Kalau kita kata boleh bayar 100 tak apa. Tapi orang yang memberi hutang pun kena ada adab juga. Jangan orang yang berhutang jadi adab. Orang yang memberi hutang tak ada adab, tak jadi. Orang yang memberi hutang pun kena ada adab. Jangan aibkan orang yang berhutang. Boleh faham. Orang yang berhutang ada adab. Adab dia apa? Bayarlah hutang beli duit. Itu adab dia. Ada duit bayar. Tak dapat, tak semua, sikit. Tak dapat semua, sikit. RM10, lama-lama habis. Kan? Itu adab orang hutang. Adab orang memberi hutang, jangan aibkan orang yang berhutang. Ini diaibkan, masuk dalam media sosial. Kan? Aibkan depan kawan. Aib ke tak? Kan? Orang yang berhutang tu, kalau dia tak susah, dia tak berhutang. Lagi satu, kita yang beri hutang, selagi orang yang berhutang itu belum selesai hutangnya pada kita, kita dapat pahala. Dan lagi besar pahala daripada pahala sedekah. Ini hadis Nabi sebut. Bukan saya kau. Bukan saya kau. Nanti insyaAllah kita panjang umur, so kita buka satu kitab, namanya Keistimewaan Umat Nabi Muhammad SAW. Kita akan sampai satu bab menceritakan tentang hutang, kelebihan memberi hutang, kelebihan orang yang memberi hutang dan orang yang membayar hutang. Selagi orang yang berhutang tu belum lunas membayar hutang, orang yang memberi hutang tu dapat pahala. Pahala tu ada. Tapi kalau kita dah aibkan orang yang berhutang pada kita di media sosial, adakah lagi pahala? Tuan-tuan boleh fikir sendiri. Ada lagi pahala Allah Ta'ala bagi kalau kita aibkan orang yang berhutang. Aibkan sesiapa pun tak boleh sebenarnya. Terus akan orang berhutang. Aibkan sesiapa pun tak boleh. Kita viral kan perbuatan orang, walaupun perbuatan tu sumbang pada kita lah. Kita nampak sumbang kan, kita viral kan. Kita dah aibkan orang dalam tersedar, kita dah aibkan orang. Itu kalau nak viral kan sesuatu, biarlah benda yang bermanfaat. Contohnya petua siang ikan, itu tak apalah saya. Petua siang ikan, petua apa lagi, macam-macam lah dia. Okey tuan-tuan, saya nak tunjukkan tuan-tuan cara ini supaya cara menyiang ikan nyok-nyok supaya hanyirnya tidak naik ketika dimakan. Contoh boleh. Itu kita kongsi benda yang ilmu lah tu, walaupun dia bukan ilmu akademik, tapi dia ilmu kan. Petua adalah ilmu kan. Ini kita aibkan orang. Terus kata itu mengaibkan orang yang berhutang pun hukumnya berusaha dan habis pahala kita. Pahala yang patut Allah bagi kita sebab kita berhutang ke orang tu, pahala tu habis macam tu. Tak ada nilai langsung, jadi debu lah. Itu cerita dia kan. Wallahu a'lam. Kemudian wa ata'a ar-rajulu zawjatahu, dan seorang lelaki mentaati isteri dia. Macam mana tu yang kata mentaati isteri tu? Pada perkara yang tidak mengikut syariat Allah SWT. Dulu
takut bini. Nak turun surau pun takut bini. Kan bini tak bagi. Abang jangan pergi surau, duduk rumah. Takut. Tu masuk ni. Kan? Ada ceramah, jangan pergi. Kan jumpa janda dekat masjid tu belakang. Semua orang tak. Jangan. Duduk rumah. Contoh. Jangan pergi kenduri. Nak pergi kenduri dengan saya, jangan pergi seorang-seorang. Ikut. Itu dia wa ta'ar rajulu zawjatahu ni. Bukan takut bini itu dalam semua perkara. Kita ni bukan takut bini takkan takut kita. Terus nak. Kita tak takut bini, tak takut isteri kita tak takut kita. Satu ada benda-benda yang tak kena dia tegur. Dia takut apa? Malaikat kita ni seorang yang abusive. Orang abusive dalam bahasa Inggeris seorang yang mendera. Tu memang mesti nak takut kita. Suara kita jerit kat isteri kita daripada tingkat 1 ke tingkat 10 tu. Isteri kita berkecut pun. Contoh dengar kat dia. Suara siapa tu? Suara Pak Haji. Pak Haji mana? Pak Haji tu lah. Pak Hadis. Bukan Pak Haji, Pak Hadis. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar saya kata ni. Jangan salah faham. Saya kata bukan nama sebenar. Pak Hadis. Dia punya suara ketika 10 dengar. Dia punya jerit tu bini takut. Jangan buat. Contoh isteri takut nak beli orang datang menjual di flat pun tak berani buka pintu. Kan laki marah. Tu benar tu, memang dia takut laki tu. Tapi yang jadi sumbang dia kata Nabi SAW terbalik. Laki takut bini. Ni yang Nabi sebut takut. Dia pula kena jerit, Pak Hadis pula kena jerit rumah. Contoh. Dia pula takut bini. Nak beli rokok tak berani. Beli rokok suruh budak beli. Kamu dah beli, kamu letak bawah suruh pakcik ni. Dah pakcik bagi duit. Benda tu rokok tu RM3, dia bagi RM4, RM1 pula tu punya. Kamu dah beli kan, kamu letak bawah suruh pakcik ni. Kamu dah belikan, kamu tak usul, kamu dia lehem lah. Mak pakcik tak pula kata rokok dah ada bawah suruh pakcik ni. Bunyi penakut bini sampai rokok pun suruh budak beli. Itu teruk benar tu. Penakut kat bini. Contoh. Ini Nabi sebut dalam hadis Nabi sebut. Akhir zaman ni akan ada lelaki yang takut suami, yang takut isteri. Memang ada pun. Bukan kata takut isteri, didera oleh isteri pun ada. Isteri tu badan berendam kan. Badan kering, suami badan kering melidi. Kena lah pun. Wallahu a'lam. Baik, kemudian wa'aqqa ummuhu wa barra sadiqahu. Wa'aqqa ummuhu, seorang lelaki, anak yang kasar pada ibu dia dan haka pada ibu dia, wa barra sadiqahu, dan masa yang sama dia berbaik dengan kawan dia. Dengan kawan cukup baik, dengan mak sendiri garang. Sekarang berlaku bukan takat garang aja dengan mak dia, bunuh ada. Nakkan benda tu, kawan suruh beli, duit tak ada, kau carilah duit mana mak kau punya duit kan. Dia pun ikut, mak tak bagi duit, dia penggalnya kepala mak dia. Ada. Ni ada. Pada hari ini memang ada. Dengan mak tu cakap kasar je, dengan kawan lembut ke main. Lembut gigi dari lidah. Tu orang tu buat patah. Lembut gigi dari lidah. Apa mana tu? Lidah tu lembut sebenarnya. Gigi tu keras. Tapi nak bayangkan orang yang bercakap
lembut tak kena kayu, lembut gigi dari lidah. Kawan kau main dengan mak kasar. Ini berlaku tuan Nombor 6 dengan nombor 5, nombor 6. Kemudian wajafa abahu, dan menjauhkan diri daripada ayah dia. Nombor 7. Dengan ayah dia jauh. Masa kecil-kecil dulu, dia lah ikut ayah ke sana kemari. Ayah nak pergi mana kerja pun ikut. Bila dah besar, dengan ayah dia ajak pergi makan rojak persembur pun dia tak nak. Tak payahlah, abah pergi sendiri lah. Takkan abah tak reti nak pergi. Abah kan biasa makan dekat kedai Salim tu, makan rojak kedai Salim tu. Abah nak ajak saya buat apa? Saya ada hal saya. Saya tonton tengoklah dalam filem Sudah Subuh itu aja. Kan? Saya tak ada masa untuk benda-benda ni. Ayah nak pipi sendiri. Akhir zaman ni berlaku tuan. Jadi Piramli buat filem tu bukan bodoh-bodoh je tu. Dia dah kaji tu. Tengok hadis Nabi, macam mana aku nak masukkan dalam filem supaya bila orang tengok jadi pengajaran. Kalau cerita ceramah ni bukan semua orang nak dengar. Melainkan kalau selebriti datang ni pun tahun depan akan ada ustaz selebriti datang ke suara kita ni, insya-Allah. Tak tahu lah berapa ramai yang ni. Mungkin akan ramai lah. Kalau UMAI ni lah dia yang ada. Tapi kalau ustaz selebriti mungkin lah ramai sikit lah. Kalau bagi Datuk Kazim lagi ramai penuh. Orang perempuan semua turun. Datuk Kazim siapa tak kenal. UMAI orang tak kenal. Ustaz Kazim pun kenal. Tu dia. Jauh je. Masa kecil ni ikut abah, masa besar dah jauh daripada orang tua. Ini berlaku. Kemudian wartafa'atil aswatu fil masjid, dan terangkat suara di masjid. Apa makna? Maksud terangkat suara di masjid dengan orang menjerit dalam masjid. Itu kalau ceramah-ceramah ni, suara-suara yang mengerik-mengerik, menepik-nepik, tak payahlah. Kalau nak action kan pun tak boleh juga. Action kan je. Itu pun dalam filem masa-masa mana pun action dia. Saya bukan aku, saya tunjuk je. Marah kalau orang tu, awak betul pada saya. Tadi saya action tunjuk je. Bukan betul, saya tunjuk action je. Orang tu buat kat saya macam ni rupa. Marah kalau orang tu, pukul kepada saya. Bukan, saya nak tunjuk action dia macam dia pukul kepada saya. Jadi tak payah. Tak payahlah tinggi suara dalam masjid. Akhir zaman ni akan berlaku ditinggikan suara di masjid. Maksudnya tinggi suara, dengar. Ada yang macam tu. Kalau ceramah tu dia mesti suara tinggi. Suara ni dia ada masa tinggi, ada masa rendah. Dia tinggi je. Macam nak marah, macam nak mengedik. Jadi tak sesuai. Kalau dalam Allah ni, tapi jangan pula kita dengar pula orang dengar macam cakap dalam lambu kan. Kenalah juga bunyi kan. Tapi janganlah sampai kalau tengok dekat PA sistem tu merahnya dia daripada bulu sampai habis merahnya macam hijau tak ada. Tu tak kena sangat lah. Tentu yang Nabi kata wartafa'atil aswat fil masajid, terangkat suara-suara di masjid. Pasal bila bercakap, bila dia bercakap tu tengok dekat PA sistem belakang merah aja. Hijau pun tak ada. Terus kata kuning, hijau, tak kata kuning. Kata hijau, kuning, tak ada, merah. Mana suara tinggi je mulut. Jadi
berhenti, tak adab. Kita kalau nak bercakap ni adab. Ya. Maksudnya kita jangan tinggi suara, jangan bercakap kasar. Bila mengajar tu, bila menyampaikan ilmu tu, jangan kasar bahasa kita. Ada bahasa bahalul bangang, ada. Dengar pun saya bila dia tukar, tak suka ni. Dia cakap berapi, saya tak minat ni. Sebab kita nak dengar ilmu, kita bukan nak, kalau nak cakap berapi dengan berlegang, masuk Maharaja Lawak. Berapi macam mana pun boleh, pasal pedas ni kan. Ini kita nak menyampaikan ilmu, menyampaikan ceramah, menyampaikan kuliah, apa ya, suruh tinggi-tinggi dah buat. Kalau khutbah pun, khutbah tu sendiri pun tak digalakkan khatib meninggikan suara. Mengangkat suara boleh, mengangkat suara tu dia tengoklah keadaan, ada masa-masa ni kita angkat suara itu sikit. Tapi jangan meninggikan suara. Faya ibadallah. Tu jangan. Itu tinggi sangat tu. Tuan-tuan. Wah, nampak tu tinggi suara. Tuan-tuan. Nampak. Tak tinggi suara, dia angkat je suara. Tuan-tuan. Ada, saya tengok ceramah tu, ada beberapa orang yang penceramah, bila dia ceramah tu suara dia gede je, tinggi je suara. Apa cerita ni? Apa kena ni Nabi sebut Kemudian wa kana za'imul qaumi arzalahum, dan adalah pemimpin satu masyarakat itu orang yang paling hina di antara mereka. Maksudnya dia ni dulu bukan orang yang kata orang azan ni, bagi azan ni. Wa kana za'imul qaumi arzalahum, dan adalah pemimpin satu kaum itu adalah yang terhina di kalangan mereka, maksudnya dari orang yang tidak ada keturunan mulia.
Itu dia. Dan Nabi berlaku. Kita lihat sejarah, dalam sejarah kepimpinan negara Islam. Siapa Saddam Hussein? Balik cek tengok dalam Wikipedia. Dia ni awam mana, asal mana, siapa asal usulnya. Hafiz al-Assad, cukup. Muammar Gaddafi, Libya. Asalnya mana? Bukan orang yang asal keturunan pemimpin, kan? Saya cek balik tu yang Allah, orang biasa-biasa, orang yang dahulunya merempat, sumpah macam pemimpin negara-negara Arab yang kaya sekarang. Sama tu kan. Cek keturunan dia rupanya Badui. Bukan macam Nabi tu. Nabi SAW keturunannya pemimpin. Daripada Nabi Ibrahim sampailah kepada moyang-moyang Nabi, semua pemimpin orang Arab Mekah. Tapi di manakah keturunan Nabi sekarang yang jadi pemimpin? Kan kalau ada pun Raja Jordan ni pun. Raja Jordan. Itu daripada keturunan Nabi SAW. Itu yang tinggal pun. Dan dia pun tak pegang negara yang kaya. Jordan bukan negara kaya, tuan. Walaupun duit dia besar, duit dia dinar, duit meh besar, duit dia. Tapi dia bukan negara kaya. Negara Arab yang kaya, pemimpin negara-negara Arab yang kaya tu, kan? Abu Dhabi, Dubai, semua tu. Cuba cek silsilah, tengok dalam Wikipedia dia, silsilah. Bukan orang yang asal-asal golongan pemimpin, tak. Orang yang paling yang orang kata, kalau bahasa kasarnya SMA, paling bangsat lah. Tapi akhir zaman Allah Ta'ala naikkan jadi pemimpin. Tu dia. Wallahu'alam. Kemudian wa ukrimar rajulu maqafata syarri. Dimuliakan seorang lelaki itu kerana takutkan kejahatannya. Ni berlaku. Kerana takut kejahatannya, dia angkat jadi orang mulia. Itu jadi macam dalam filem 6 Jahanam tu. Jagindas nak jadi penghulu sampai kosong. Nasib baik tantari potong kerat dulu saja. Kalau tak jadi kutuk kubur lah. Jagindas. Karambit jadi tok pusilan. Bohong lah tu. Kata Rasulullah Guri dia pun meri hamba juga. Bukan pun. Tipu lah. Dia ketua 6 Jahanam. Karambit. Kenapa? Itu piramid filem tu. Falsafah kan. Kemudian wasyuribatil khumur, dan minuman arak diminum secara terbuka. Tu tak payah tengok jauh, tengok 7 pun cukup lah. Boleh beli RM2, RM4, beli setit. Tak ada masalah pun. Dia budak kan tahu jual, orang beli takkan tak jual. Aku tak jual, aku tak dapat duit gaji. Jual. Kita komplain pun jual. Dia kata, you tanya bos lah. Dia boleh kata kita, tanya bos. Saya ikut arahan dia suruh jual benda ni. Cik tanyalah pengurus saya. Nampak? Dia tak tahu, dia tak peka bahawa menjual arak itu dosanya seperti minum arak. Dia ada 10 golongan kan, 10 golongan yang dosanya sama seperti peminum arak. Antaranya penjual arak. Dia Islam, tak minum arak, tapi dia jual arak di kedai. Dapat tak dosa minum arak? Dapat. Hatta yang jadi jaga kilang arak pun dapat dosa peminum arak. Saya tak minum arak, saya jaga. Saya ditempatkan di sini, jaga kilang arak, jaga gudang arak ni. Takkan saya nak berhenti. Nampak? Dapat dosa minum arak. Jadi pemandu lori yang bawa arak, dia bawa lori je. Saya tak minum arak ni Ustaz, saya bawa lori je.
dapat dosa. Ini dia. Ini yang Nabi sebut wasyurbatil khumur, arak itu diminum secara terbuka. Baik. Kemudian walu bisal harir, dan dipakai sutera. Kain sutera tu dipakai. Ada orang lelaki pakai kain sutera lama. Sedangkan orang lelaki haram pakai kain sutera, haram. Tak boleh. Tapi dia pakai kain sutera tu, dibuat kain batik, jadi baju batik dia pakai. Kan? Wallahu a'lam. Wattukhidatil qiyan wal ma'azif. Para artis disajung-sajung. Dan muzik banyak dimainkan. Hari ni kan, muzik ni macam-macam. Muzik di sini maksudnya muzik yang melalaikan, bukan muzik yang mengajak manusia ke arah mendekatkan diri pada Allah SWT. Yang sebab kalau muzik tu melalaikan, sampai kita tinggal semayang, tinggal baca Quran, tinggal zikir, tinggal majlis ilmu. Majlis ilmu tak ramai datang, tapi bila gegar Bagazah, bila dulu kan SM sebelum Covid ni, konsert syuah heboh, katalah buat kat Ipoh, buat kat Meru ni. Ni baru yang baru minggu sudah, yang viral tu dekat bulatan Azlan Shah Meru ni. Nampak? Ramai tau. Kenapa tak boleh ke yang ramai-ramai tu kita buat? Kalau nak menari pun, nak berjoget pun, alunkan zikir sambil joget subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu satu hal. Bercampur lagi perempuan pula, satu hal. Dah berjoget, campur lagi perempuan. Nampak? Ini dia akhir zaman ni yang berlaku. Apa kesudahannya tak tahulah. Katanya dah siasat dah. Tak tahu dah tangkap ke tidak. Allah Alam. Tak pula sampai ke pengetahuan saya lah. Mungkin tuan-tuan ada maklumat, tapi saya dapat kepada saya tak ada apa-apa tindakan yang diambil lah. Kalau tidak pun mungkin buka kata sesatan ke apa. Tak dengar cerita ada yang hukum pun dan hari je lah. Tapi memang katanya aktiviti yang tidak diluluskan, yang tidak diluluskan kebenaran dan tak dibenarkan, dibuat juga. Jadi itu perhimpunan haram lah. Perhimpunan haram tu memang salah lah, disir undang kan. Terus kat situ kalau depan mahkamah Majlis Ipoh tu kalau berhimpun 30-40 orang pun perhimpunan haram juga tu. Tak boleh. Contoh kan. Kemudian akhir sekali wala'ana akhiru hadhil ummati awwalaha, dan umat akhir zaman melaknat umat-umat sebelumnya. Ini dulu. Ini yang berlaku. Ya. Umat Islam, ada umat Islam yang mengutuk ulama-ulama zaman silam. Ada. Dia kata kenapa kita nak agung-agungkan ulama-ulama ni? Mereka pun manusia biasa juga. Ada. Macam baru ni ada satu ustaz, tapi ustaz ni alim lah. Saya pun mengaku dia ni seorang yang alim. Dia kata kalaulah kanan jalan Nabi, kiri jalan ulama, saya akan pilih jalan kiri. Jadi orang pusing kan. Jenis orang yang nak hentam ulama zaman silam ni, dia akan hentam, dia akan pusing kenyataan tu ustaz. Dia akan pusing kan. Dia kata ustaz ni sesat, tak betul.
Patut kita ikut jalan Nabi. Apa kita kena ikut jalan ulama? Ikut jalan Nabi. Nabi itu jalan betul lah. Kita nak ikut jalan ulama. Apa? Jalan Nabi itu betul. Nabi itu tak ada dosa. Ulama ni orang biasa. Kenapa kita nak ikut jalan ulama kalau kaki? Maksudnya bila sebut jalan kiri itu ke arah yang tak baiklah, ke arah negatif. Nabi sebelah kanan arah positif. Yang sebenarnya untuk guru ni Ustaz Ina sebut, kita sebagai umat Islam akhir zaman ni, ya, jalan kanan, jalan yang wala'ana akhiru hadhil ummati awwalaha, dan si akhir umat ini yang melaknat, ya, yang ini malaikat si pertama sahabat, ya. Jadi ini berlaku sekarang, di mana kalau kita lihat, ya, ada di kalangan umat Islam sendiri yang mengkritik, mengkritik ulama-ulama, terutama ulama zaman silam, dengan mengatakan ulama ini manusia biasa. Kenapa kita nak perlu ikut ulama ni? Mereka manusia biasa, mereka terlepas daripada kesalahan, kesilapan, kelemahan. Yang kita nak ikut sebenarnya adalah Nabi SAW. Jadi baru-baru ni adalah seorang ustaz. Seorang ustaz tu dia menyatakan dalam ceramah dia, dalam kuliah dia, dia kata, kalaulah saya melihat dua jalan, sebelah kanan dan sebelah kiri, ya, Nabi ikut jalan kanan, ulama ikut jalan kiri, saya akan ikut jalan kiri. Jadi kalau orang yang tak tahu cerita hujung pangkal, dia akan menghentam. Dan ini dijadikan modal oleh golongan-golongan yang suka menghentam ulama-ulama generasi yang terdahulu ni. Mereka akan kata, ini dia ustaz yang menyampaikan ajaran sesat, mengajak kita meninggalkan Nabi, mengikut ulama. Ulama tu manusia biasa, tak maksum. Nabi ni maksum, Nabi ni manusia mulia. Kita tinggalkan Nabi, ikut ulama. Sedangkan apa yang dimaksudkan oleh ustaz tersebut ialah sebenarnya, ya, kalau kita ikut ulama yang merupakan warasatul anbiya, Nabi SAW menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita ikut ulama yang merupakan pewaris Nabi ni, walaupun ia pada asalnya macam ke arah kiri, ke arah yang negatif, tetapi sebenarnya dia, ya, mengikut jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia akan sampai ke situ. Sedangkan kalau kita ikut terus pada Nabi SAW tanpa berpandu kepada panduan ajaran yang dibawa oleh para ulama, mungkin kita akan sesat. Kerana Nabi ni, yang memahami Nabi SAW ni hanyalah para ulama yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di kalangan yang paling takut kepada Allah SWT daripada kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Kenapa? Kerana ulama ni dia mengikuti jalan Allah, jalan para nabi, para rasul, jalan Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW ni, mengikut jalan yang lurus, tidak disimpang siurkan. Sedangkan kita orang awam ni, kita ni taklah, ya, begitu memahami tentang Nabi SAW. Apa itulah ada yang dia menjawab, ya, kenapa kita nak ikut Nabi, kenapa kita nak ikut ulama, sepatutnya kita ikut Nabi. Maka dijawab, siapa yang lebih faham tentang Nabi, ya, kita ke ataupun para ulama? Jadi kita mengikut ulama kerana mereka ni lebih memahami Nabi SAW daripada kita. Kalau kita ikut Nabi terus, mungkin kita akan tersesat. Kalau kita ikut Nabi SAW terus tanpa berguru kepada para ulama, maka kita akan sesat. Jadi kalau kita ke ulama, insya-Allah ulama yang al-amilin, ulama yang beramal dengan ilmunya, yang mursyid, insya-Allah dia akan sampai juga kepada jalan Nabi SAW. Jadi ini dia, ya, apabila 15 maksiat ini ada kesemuanya, maka kata Nabi SAW, فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْحًا. Maka jagalah, ya, ketika itu, nanti sajalah, mereka nantilah ketika itu angin merah yang merupakan panas melampau, ya, keadaan cuaca yang melampau, ataupun atau khasfan rihan hamra, ya, angin merah yang merupakan kepanasan melampau contohnya, au khasfan ataupun gempa bumi, kan, au maskhan ataupun mereka ini dirubah menjadi makhluk lain ataupun rupa perangai tingkah lakunya seperti makhluk lain, seperti mana Bani Israel disumpah jadi
kunu kiradatan khasiin wal iyasubillah kan. Jadi apa yang disebut oleh almarhum pengarang kitab ni, ya, ringkas saja keterangan yang ditulis oleh beliau. Dunia pada hari ini telah membuat segala apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW ini, cuma mungkin belum sampai ke peringkat akhir. Maksudnya dah ada benda-benda ni semua, tapi belumlah sampai Allah SWT menurunkan bala yang sangat besar. Tapi bala tetap bala. Kepanasan melampau adalah bala. Gempa bumi adalah bala. Manusia bertingkah laku seperti haiwan adalah bala. Wabak penyakit adalah bala. Tetapi bala yang ada kita lihat sekarang ni tidaklah sampai seperti apa yang bakal terjadi pada akhir hayat alam ini ataupun akhir hayat dunia ini, iaitu kehancuran yang sebenar-benarnya. Wal-iazubillah, kita orang beriman daripada melihat keadaan seperti itu. Jadi itulah ya sedikit apa yang kita boleh kupas daripada hadis Nabi SAW ini, kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, ya, jadikan iktibar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita bersama suami isteri, bersama anak-anak kita akan diredai, diberkati dan dirahmati Allah SWT bagi dunia sampai bagi di akhirat, ya, sampai bagi akhirat selama-lamanya. Dan sekiranya ada apa-apa disampaikan dalam kuliah ini yang terkasar bahasa dan juga bercara singgung tersebut, saya mohon ampun maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan insyaAllah akan ada satu lagi kuliah, ya, iaitu pada 28 hari bulan kita akan membicarakan tentang 28 hari bulan Mac nanti kita akan membicarakan tentang dengan kitab Safinatun Najah, ya, yang berkaitan dengan ibadah puasa. Kita akan ulang kaji sikit, ya, sebagai kuliah yang akhir sebelum kedatangan bulan Ramadan. Dan insyaAllah 30 bulan akan ada satu ceramah khas, ceramah khas sempena ketibaan bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita, ya, insyaAllah di surau kita ini, ya, oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Hafiz Al-Bakani Hafizullah Ta'ala, insyaAllah. Jadi itulah dia untuk kali ini. Wallahualam, barakallahu fikum, wa kullu qala zata fa'azim li lakum, ya, dan kita tengok kuliah kita dengan tasbih kafaratul asma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyafi anbiya min sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham jaman hadza wa mutafarriq bari tafsuma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzuka min syurrihim. Allahumma baddid syamlahu wa mafarik jamhum wa shattid kalimatahu wa zazil aqdam muslimin kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil kitab wa ya mujris sahabat zaman ahzab ihzimhu wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Allahumma rfa'na al-bala wal waba sampai al-quruna wal wala wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an biladina hadha khassa wa sabilul amma bifadlika wa judika karamika karam nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika minal masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa majsana wal manna wa liqana wa ma lana fi hadhihi al-lailati mubarakah min syarri syabhan barakaka samil alim ta'alana ya maulana innaka tawwabur rahim. Dawana Allahumma arfa' Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dawana fiha subhanakallahumma ta'atuna fiha salamun da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal bila dia taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.